Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, dan juga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang sedang mengikuti live streaming yang kita adakan dari Masjid As-Saghir, Sungai Dua, Pulau Pinang pada hari ini, pada tanggal 9 Ogos hari Ahad, bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1441 Hijrah. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal selepas lebih daripada 4 bulan kita tidak melaksanakan tafsir secara terbuka. Hari ini selepas memasuki PKPP, alhamdulillah kita mendapat peluang, keizinan dan pastinya mendapat ruang daripada Allah, peluang yang diberikan oleh Allah supaya kita dapat bersama-sama secara terbuka ini untuk mengadakan tafsir secara live. Semoga dapat sama-sama kita manfaatkan, insya-Allah biiznillah. Dan seperti mana biasa, kita sama-sama memaklumi betapa COVID-19 ini serangannya masih hebat. Begitu dahsyat serangannya pada hari ini, dan mereka yang sudah dijangkiti di seluruh dunia pada hari ini sudah menghampiri 20 juta orang yang sudah dijangkiti, menghampiri 20 juta kes. Dan kematiannya sudah melebihi 700,000 kes kematian. Satu jumlah yang besar, dan nampaknya ia bukan semakin reda. Dan negara yang paling dahsyat serangan wabak ini ialah Amerika Syarikat, kemudian Brazil, kemudian India. India kesnya sudah melebihi 2 juta kes, kemudian Rusia. Dan di bahagian Asia Tenggara ini, negara di Asia Tenggara yang paling tinggi kes-kesnya pertama sekali adalah Filipina, kemudian Indonesia, ketiganya Singapura, dan keempatnya Malaysia, kemudian Thailand. Jadi Malaysia nampaknya semakin reda, walaupun ya sekali-sekala dia naik juga kepada 2 digit, tapi nampak masih terkawal. Tetapi yang pastinya kita tidak boleh relax. SOP yang kerajaan tetapkan untuk kita amalkan ketika berada di masjid, di luar sana, ataupun ketika di majlis-majlis perkahwinan dalam batas-batas SOP, hendaklah kita jaga SOP itu, jangan relax. Sebab kita lihat di Malaysia ini, negeri-negeri yang sebelumnya berada di zon hijau seperti Kedah, sudah datang kes-kes baru dari kluster Sivaganga. Sivaganga ini ialah seorang yang datang dari India, dari daerah Sivaganga, balik, sepatutnya melaksanakan home quarantine, melaksanakan karantin di rumah secara sendiri, tetapi dia langgar, dia engkar. Dan seperti kata Datuk DG, nampaknya virus yang dari India ini, dia menjadi super spreader. Dia menjadi, orang kata, ejen kuman merebak itu secara yang super, luar biasa. Sehingga akhirnya Perlis sudah sekian lama berada di zon hijau. Sekarang di kawasan Sanglang, Jumaat tidak boleh lagi diadakan bermula minggu lepas. Dan entah sampai bila, belum lagi dipastikan di kawasan Sanglang. Solat berjemaah tak lagi terbuka kepada umum. Tiba-tiba negeri yang kita anggap agak terselamat sudah
menjadi kawasan yang perlu dikawal disebabkan kluster Siva Gangga ini. Kemudian Pulau Pinang sudah sekian lama hijau, tiba-tiba ada satu kes dari Sungai Bakap. Dan bila saya bertanya kepada doktor bahagian pentadbiran, mereka mengatakan hari ini nampaknya belum ada kes positif, tapi kita belum tahu sebab kes kluster Siva Gangga ini agak dahsyat sekali. Jadi itulah Malaysia. Kita tak boleh relax. Sebab itu saya dalam keluarga saya telah buat polisi, sebarang jemputan, perkahwinan, wali matul urus, polisi saya sekarang tak boleh pergi. Sama sekali, minta maaf. Sesiapa yang ingin menjemput saya dan keluarga untuk makan kenduri, sila jangan rugikankan anda untuk jemput saya, sebab saya garanti insya-Allah takkan pergi dalam suasana sekarang. Tak akan pergi. Sebab kita lihat macam kes di Perak, dia dapat jangkitan, padahal yang di Perak itu, yang baru ini, yang berlaku di Perak itu, kes positif itu, dia cukup menjaga dirinya. Tiba-tiba dapat juga jangkitan dan kita belum tahu lagi jangkitan itu dia peroleh dari mana. Jadi jika kes begitu, berkemungkinan ada dalam masyarakat jangkitan yang belum dikesan, yang kita merasakan dia tidak bergejala, okey, kita salam dengan dia. Maka dari situ, lepas kita salam, elok pergi sapu muka pula. Dari situ, semua punca-punca untuk mencapai jangkitan. Artinya tuan-tuan dan perempuan, virus ini sedang berlega dalam masyarakat di kalangan orang yang kita tak kenal, yang belum disahkan dia ada jangkitan virus. Tak disahkan, tapi dia mungkin ada bersama kita. Sebab itu jalan yang paling selamat ialah SOP, hendaklah kita jaga arahan kerajaan untuk kita sabun tangan semampu boleh, kemudian jangan bersalam-salaman, peluk cium, tambah datang berceramah kan, lama tak jumpa, ya akhi, ya ukhti, itu semua jangan kita buat. Kemudian peringatan SOP bermula minggu ini, tapi lepas ini jangan lupa langsung mesti pakai mask. Penceramah lepas ini pakai mask lah, insya-Allah. Dan mesti bawa sejadah. Terutama ketika nak solat, jika tak bawa sejadah, kita arah untuk sembahyang di luar. Sujud atas sejadah masing-masing, bukan atas kapet ini. Sebab bila kita sujud di atas kapet masjid, cecair, pernafasan kita mengeluarkan droplets, cecair, dia melekat di situ. Datang orang lain sujud tempat yang sama. Kalau orang itu ada COVID, maka kita mendatangkan bala bagi orang lain, mesti bawa sejadah. Paling kurang apa-apa kain milik kita yang selepas kita sujud atasnya, kita bawa balik. Paling kurang. Jika tidak, masjid tak izinkan masuk dalam masjid. Mas wajib. Solat bersama mas. Fatwa telah pun dikeluarkan, itu tiada masalah. Yang kena buka ialah dahi. Pakai mas, tutup hidung, tutup mulut. Jangan buat macam setengah orang, pakai mask, tapi mask dia tarik ke bawah dagu. Baiklah tak pakai langsung. Ada pula orang besar di parlimen pakai mask, tapi lubang hidung nampak. Pakai mask, cantik bagi nampak lubang hidung. Menteri, YB, itu bukan cara pakai mask yang betul. Jadi insya-Allah ya, pakai mask elok-elok. Malah ketika solat pun kita pakai mask. Ini SOP. Ini bukan kita ikut Yahudi. Ini kita meraih keadaan dan sunnah suruh kita meraih keadaan. Tapi yang agak menyedihkan ialah orang yang balik dari luar negara, disuruh dia karantin di rumah, dia engkar. Itu paling menyedihkan. Saya sejak awal bila kerajaan mengizinkan mereka yang balik dari luar negara boleh karantin di rumah, di hati saya sejak awal mengatakan kerajaan buat kesilapan yang besar. Kerajaan telah buat kesilapan yang besar. Bila sebelum ini mereka izinkan orang-orang yang balik dari luar negara boleh karantin di rumah. Kerajaan telah buat kesilapan yang besar. Tapi saya harap saya yang tersilap. Bukan kerajaan. Tapi nampak sekarang kerajaan akhirnya perbetulkan kesilapan dia.
maka semua dikarantin di tempat yang khas, tapi sudah terlepas ramai orang. Makcik pergi makan di gerai Siva Gangga. Nama dia bukan Siva Gangga, dia datang dari Siva Gangga. Dan begitulah apek-apek Cina-Cina, semua ini boleh sebat daripada ni. Tuan-tuan, agak boleh sebat daripada ni. Yang disuruh karantin oleh kerajaan tapi tak karantin di rumah, boleh sebat kan? Boleh sebat tak? Kalau boleh sebat, saya nak cadangkan pada kerajaan, sebat mereka. Kalau guna bahasa orang utara, bagi batang bambu bagi pada orang ni. Tapi lawyer bagi tahu saya, doktor, tak boleh. Tak ada peruntukan. Tak boleh, tak ada peruntukan. Kalau tak boleh, jangan sebatlah. Jangan sebat. Saya kata kalau ada peruntukan sebat buang mereka ini. Sebab dia telah memudaratkan orang, dan mudaratnya sampai boleh menyebabkan nyawa melayang sebab musabak. Dan yang kes Siva Gangga ini, kita lihat beratus orang muda tinggi. Biasa kita dengar yang dapat jangkitan ni orang tua-tua. Tapi yang kes kluster Siva Gangga ini, kita lihat anak-anak muda. Belasan tahun, budak-budak umur 2 tahun. Ratusnya berbanding kluster lain, anak-anak muda dijangkiti kluster Siva Gangga ini agak tinggi. Bayangkan padah yang berlaku sebab you yang sepatutnya karantin di rumah tak karantin. Tiba-tiba tadika di Kubang Pasu kena tutup. Masjid yang boleh dibuka kena tutup. Sebab you seorang dari Siva Gangga. Sebab itu saya bertanya, kalau boleh sebat buang. Puak-puak ini. Tapi lawyer beritahu saya, tak boleh sebat, jangan sebat. Kalau boleh, ini pengajaran untuk orang yang tak fikir orang lain. Maka kita yang di bawah ini, masyarakat Malhain, jaga sungguh-sungguh. Tiba-tiba kerajaan longgar tangtuk. Sekarang baru ketatkan balik. Kerajaan, you have made a mistake. Tapi alhamdulillah, telah diperbaiki. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sama-sama kita menjaga. InsyaAllah saya tak akan makan kenduri, tak akan pergi ke majlis-majlis yang ramai orang, kecuali kelas-kelas yang kita jaga SOP-nya. Maka saya ulangi, yang datang ke masjid untuk kelas kita, bawa sejadah, mesti pakai mask, tulis nama di hadapan, ukur suhu ditembak bukan di tangan tapi di dahi. Jangan percaya cakap orang yang mengatakan tembakan infrared sensor itu merosakkan otak. Jangan pakai, sainsnya batal, tiada masalah. Jangan tembak di tangan tapi tembak di sini, dan catat ke semua itu kita ikut. Tapi SOP yang paling penting saya peringatkan ialah, mari kita kembali dengan peringatan daripada Allah yang kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai mereka yang ada iman, mintalah bantuan daripada Allah dengan 2 cara. Pertama, dengan banyak bersabar, dan keduanya dengan banyak bersolat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bersabar. Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 153. Ayat ini sering kita ulang-ulangi di kelas tafsir kita, yang daripadanya menghasilkan satu formula yang saya popularkan formula itu sebagai formula 2S, iaitu bila kita nak minta bantuan daripada Allah, minta bantuan, minta pertolongan daripada Allah, kata Allah, melalui 2S. S yang pertama, sabar. Jadi ketika kita dilanda dengan wabak COVID-19, dan wabak ini real, ada orang kata ini semua palsu. Dia bukan palsu, dia real. Maka hendaklah kita bersabar. Dan dalam sejarah umat Islam diserang wabak bukan sesuatu yang baru. Pernah saya sebutkan sebelum ini satu hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW menyatakan, Uqdud sittan, kira, hitung 6 perkara yang akan datang sebelum datang kiamat. Hitung. Jadi akan datang 6 perkara ini sebelum datang kiamat.
Pertama, kewafatanku alaihi salatu wassalam. Dan yang keduanya, penaklukan Baitul Maqdis. Dan penaklukan Baitul Maqdis telah pun berlaku. Di era siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Di era Umar Al-Khattab radhiyallahu an, iaitu pada tahun 16 Hijrah. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi akan berlaku wabak yang kematiannya seperti wabak yang menimpa kambing-kambing. Artinya wabak itu akan menyebabkan kematian yang banyak ramai dalam jangka masa yang singkat, seperti wabak yang menyerang kambing-kambing yang mati banyak dalam masa yang singkat. Ia akan menimpa kamu. Dan ulama yang mengkaji hadis Bukhari ini mengatakan wabak itu telah pun berlaku. Dia dipanggil sebagai wabak Amwas. Ain mim aim was. Amwas, satu kawasan yang ada berkaitan dengan Palestin sekarang. Maka wabak itu berlaku di situ. Lebih kurang 20 ke 30 ribu orang meninggal dunia dalam masa yang singkat, dan ia berlaku pada tahun 18 Hijrah telah pun berlaku. Dan antara mereka yang meninggal, kesan dari wabak itu ialah sahabat-sahabat yang hebat. Seperti Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu an, meninggal kesan wabak Amwas. Dan juga sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an, sahabat yang terkenal, juga meninggal kesan wabak itu. Menampakkan pada kita wabak yang membunuh bukan baharu bagi umat Islam, dan ia telah membunuh orang Islam juga bukan sesuatu yang baru. Malah ada sahabat yang mulia radhiyallahu anhum yang meninggal dunia kesan daripada wabak. Dan hadis lain mengatakan jika wabak terkena orang Islam, mereka sakit, mungkin mati, dalam keadaan mereka bersabar, Allah berikan rahmat pada mereka. Maka sahabat-sahabat yang meninggal, Allah berikan rahmat pada mereka, bukan sesuatu yang merugikan. Hari ini ada orang yang baik-baik meninggal dunia, sahabat-sahabat tabligh, kesan daripada wabak. Jika mereka bersabar, Allah berikan rahmat pada mereka, bukan sesuatu yang merugikan. Sekaligus hadis itu dan apa yang berlaku menyedarkan kita bahawa jika berlaku wabak, orang Islam pun boleh terkena jangkitan itu. Jangan percaya cakap penceramah yang mengatakan jangan bimbang. Jika berlaku wabak, orang Islam dia ada aura khas menyebabkan wabak tak akan menyakiti dia. Bohong. Dia boleh terkena, dan pernah para sahabat terkena wabak dan meninggal. Tapi semua itu rahmah. Hari ini ada wabak, ada orang Islam yang meninggal. Saudi kesnya lebih kurang 200,000 lebih kes. Pakistan juga tinggi. Jadi ada yang meninggal. Tapi jika kita bersabar sebagai orang beriman, dia ada rahmatnya. Tapi orang Islam boleh mendapat jangkitan, insya-Allah. Jadi sabar itu penting. Dan yang kedua, Allah menyatakan minta bantuan daripada Allah dengan banyak bersolat. 2S. Sabar dengan solat. Terutama solat fardu. Dan seringkali kita peringatkan di sini, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan ketika bersolat, solatlah, kita peringatkan minggu lepas. Solat awal waktu. Solat awal waktu kita kaum lelaki seboleh-bolehnya berjemaah di masjid. Berjemaah di masjid. Dan jangan lupa ketika kita solat, ada kelebihan solat yang fardu ini bila kita buat secara yang betul dengan khusyuk. Dan jangan lupa ketika sujud minta pada Allah. Hadis Sahih Muslim menyebutkan paling dekat hamba dengan penciptanya, paling dekat hamba dengan Allah ialah ketika dia sedang sujud. Dekat. Maka Nabi SAW seterusnya menyatakan, maka mintalah kepada Allah ketika itu. Nabi tak kata minta dalam sujud yang akhir. Orang ramai duk mengatakan, oh sujud yang akhir, memandai-mandai. Nabi SAW mengatakan, paling dekat hamba dengan Allah ialah ketika sujud. Setiap kali sujud. Dan mintalah kepada Allah ketika itu. Ketika sujud. Ketika setiap kali sujud. Jadi setiap kali sujud minta.
untuk iman diri sendiri, tingkatkan ketakwaan agar kita terpelihara daripada jangkitan, keluarga kita terpelihara. Setiap kali sembahyang jangan lupa itu, minta untuk kita, untuk keluarga dan untuk umat, redakan COVID-19 ke atas Malaysia. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Semoga doa kita itulah yang Allah dengar, Allah terima, yang menyebabkan walaupun COVID-19 bersemarak di dunia, tapi di Malaysia agak terkawal sehingga daripada masjid ditutup, dibuka sekarang. Teruskan berdoa, tapi solat, dalam solat. Bukan tunggu luar solat. Bukan tunggu luar solat baru nak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Tapi yang Nabi SAW tekankan dalam solat. Apatah lagi ketika sujud. Dan bila doa itu dalam bahasa kita, jangan dilafazkan, doa di hati kita. Allah Maha mengetahui. Itulah formula 2S. Sabar dan solat. Dan peringatan lagi satu, jangan lupa bila keluar rumah, setiap kali keluar rumah, jangan lupa mengamalkan apa yang Nabi SAW peringatkan berdasarkan hadis Imam Abu Daud, tarafnya sahih. Riwayat Imam Abu Daud tapi tarafnya sahih. Nabi kata apa? SAW, bila seseorang keluar rumah dan dia berkata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dia kata itu ya, dengan kefahaman. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Jangan lupa ini. Setiap kali keluar rumah, berhenti sekejap depan pintu, baca doa ni dengan kefahaman. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi SAW mengatakan orang yang membaca doa itu setiap kali keluar rumah, maka akan dikatakan kepadanya, kamu mendapat petunjuk, Allah cukupkan bagimu keperluanmu, dan kamu terpelihara. Dan yang keempat, syaitan-syaitan dijauhkan daripadanya. Hadis sahih. Tapi orang yang faham, dia tak mau missnya ni. Orang yang faham, dia nak beramal ikut hadis. Ni bukan perkataan ulama, ni hadis Nabi SAW. Orang yang faham, dia tak mau tinggal yang ni. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Akan dikatakan kepadanya, kamu dapat petunjuk, kamu dicukupkan oleh Allah, kamu dipelihara oleh Allah, dan syaitan-syaitan menjauhinya. Tak special kan? Jadi bila dikatakan kepadanya, kamu dapat petunjuk dalam perjalanan kita dipelihara, kamu dicukupkan, insya-Allah tak ada halangan. Kamu dipelihara termasuk daripada jangkitan COVID, insya-Allah termasuk. Ini peringatan. Peringatan demi peringatan supaya benda-benda macam ini jangan miss. Jangan tinggal. Ketika ramai orang sedang meninggalkan benda-benda yang macam ini, kita yang belajar di sini jangan tinggal benda-benda ini. Bila kita buat ikut Nabi SAW, dia begitu bermakna, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah panjang pula mukadimah, lama tak buat di masjid, panjang pula, tapi semoga panjang itu bermanfaat. Insya-Allah kita sambung. Ridwan tulis kita akan mulakan dari ayat nombor 56. Tapi sebab dia berkait dengan 55, saya akan bacakan dari ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا
minalladzina utul kitaba min qablikum من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذ ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Sadaqallahul Azim. Al-Maidah surah nombor 5 ayat 55 hingga ke ayat 58 yang bermaksud sesungguhnya penolong kamu ataupun pemimpin bagi kamu hanyalah Allah. Mengikut Hamka, innama wali, sungguhnya wali kamu. Wali bagi Hamka ialah pemimpin. Terjemahan dalam tafsir Ibn Kathir, penolong. Sesungguhnya pemimpin kamu, kita ambil tafsir Hamka. Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang yang beriman yang menegakkan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka golongannya rokok. Dan sesiapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, ataupun sebagai pemimpinnya, kalau ikut Hamka, dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi pemimpin, itu ikut Hamka, menjadi pemimpinnya, maka sesungguhnya partai Allah. Saya ambil terjemahan daripada Hamka. Sesungguhnya partai Allah, mereka itulah yang akan menang. Seterusnya, wahai mereka yang beriman, jangan kamu mengambil menjadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agama, orang-orang yang menjadikan agamamu ejekan dan permainan, yaitu dari kalangan ahli kitab, orang-orang yang telah diberikan kitab sebelummu, dan dari kalangan orang-orang kufar, dari kalangan orang-orang kafir. Jangan jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Dan bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu orang yang benar-benar beriman. Dan apabila kamu menyeru mereka, menyeru orang-orang yang menjadikan agama sebagai ejekan dan permainan ini, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan solat, bila kamu mengajak mereka mengerjakan solat, kalimat yang digunakan di sini ialah idza nadaitum, bila mereka diseru, ila solah, bila mereka dipanggil kepada solat. Sebab itu di sini Hamka lebih cenderung kepada dikaitkan dengan azan. Bila mereka diseru kepada solat, bila mereka diajak untuk mengerjakan solat, mereka menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan. Ini kerana mereka itu merupakan kaum ataupun golongan yang tidak menggunakan akal. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita dah sampai ke ayat-ayat 50-an seperti yang kita sebutkan tadi. Dan sebelum ini telah kita bicarakan tentang golongan yang murtad, wal'iyadzubillah. Golongan yang beriman kemudian keluar daripada iman, keluar daripada Islam. Dan hal ini bukan suatu yang baharu di kalangan, di era, lebih tepat di era para sahabat, lebih khusus di era sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah yang pertama selepas kewafatan Nabi SAW. Ada golongan yang murtad dalam bentuk mereka engkar kewajipan mengeluarkan zakat. Pengeluaran zakat tu wajib, dia engkar kewajipan. Jika dia tak engkar kewajipan, cuma dia tak buat, itu tak murtad.
Macam orang yang tak semayang. Ramai tak semayang. Tidak melaksanakan solat yang wajib. Tapi jika tanya pada mereka, solat tu wajib ataupun tidak? Dia kata wajib. Artinya dia tidak engkar kewajipan. Cuma dia tak buat. Maka dia tidak engkar kewajipan, cuma dia tak buat kewajipan. Dia Muslim yang berdosa besar. Dia Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Jangan kata dia kafir. Ada satu golongan sebelum ini yang akidahnya tidak begitu betul, golongan seperti Khawarij dan sebagainya, yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar dia kafir. Dia masuk neraka kekal selama-lamanya, cuma neraka yang kekal itu tidak seteruk neraka orang kafir yang kekal. Dia orang kafir, dia masuk neraka kekal. Orang berdosa besar masuk neraka pun kekal, tapi nerakanya kurang hebat berbanding neraka orang kafir. Ada satu golongan sebelum ini yang berkata demikian, tapi akidahnya sesat. Ahli Sunnah wal Jamaah menolak itu. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan orang yang beriman contohnya tidak mengingkari kewajipan, cuma dia tidak buat kewajipan, dia berdosa besar, tapi dia tidak murtad. Dia tidak kafir. Ini penting. Kefahaman ini penting. Sebab sekarang sudah datang trend mudah nak kafir ke orang sekarang. Kerana sebab perbezaan politik nak kafir dah. Jadi kena hati-hati. Terutama di era sekarang. Ada orang yang sudah ekstrim seperti itu. Mereka sebut mereka ahli sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya tak selari pun dengan ahli sunnah wal jamaah. Senang sangat nak kafir ke orang. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah punya style. Jadi hati-hati. Maka berdosa besar, tapi iman masih ada. Tetapi jika dia mengingkari kewajipan, sembahyang ni wajib ke tidak? Tidak, dia kata. Di era sahabat Abu Bakar As-Siddiq ada satu golongan yang mengingkari kewajipan berzakat. Dia anggap zakat tidak wajib. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menghukum mereka murtad. Dan terus bila mereka murtad, maka sahabat Abu Bakar hendak memerangi mereka. Masa itu berlaku perbincangan hangat antara para sahabat. Ada sahabat tidak bersetuju untuk memerangi mereka. Tidak boleh ya Abu Bakar, tidak boleh. Tapi Abu Bakar mengatakan ini dalilnya. Mereka sebenarnya telah keluar dari Islam, mereka menentang kewajipan Allah, mereka mengingkari perintah Rasulullah, mereka telah mengingkari menentang Islam. Kita kena memerangi mereka. Akhirnya para sahabat berbincang panas dan akhirnya mereka bersetuju, bersepakat dengan ijtihad sahabat Abu Bakar. Akhirnya mereka memerangi dan mengalahkan golongan yang memang akhirnya memerangi umat Islam. Artinya dia engkar dengan syadid, dengan keras. Engkar itu engkar nak lawan. Jadi sebab itu sahabat Abu Bakar bersikap tegas dan keras, akhirnya berperang dan mereka ditewaskan. Itu kita nak kaitkan dengan ayat yang telah kita bicarakan sebelum ini. Dan saya juga menyebutkan hari ini trend murtad itu semakin mendatang. Sebab kekeliruan, kefahaman yang salah. Ada satu golongan di barat dari kalangan orang kafir yang sengaja nak mencari kesilapan Islam. Sengaja nak dedahkan kononnya kelemahan-kelemahan Al-Quran, kelemahan Rasulullah kononnya dan kelemahan Islam. Dia kaji Al-Quran untuk mencari kononnya kesilapan. Ada baru ini mereka begitu gairah mengatakan ada penemuan, ada seorang buat PhD, buat tesis PhD dan dia menemui Quran-Quran yang ada kesilapan dalam penulisan. Oh, gairah sungguh. Mereka duk canang benda itu di Eropah. Tengok Tuhan kata, Tuhan pelihara Quran, tapi tesis ini menunjukkan ada Quran yang ditulis tapi tersilap, kemudian dibuat pembetulan. Jika Tuhan pelihara, mengapa awal-awal lagi Tuhan tak bagi petunjuk supaya tulisannya tidak silap? Jadi mereka telah mendedahkan itu. Ada yang murtad, dan yang murtad tu pula sokong dan terus hentam Islam, terus attack Islam. Jadi bila dirujuk pada saya oleh sahabat-sahabat PhD dan sebagainya, kita bincang. Kita kata, yang mukjizat tu tak mana sebenarnya. Tulis ni boleh silap.
Tulis ni boleh silap, tapi diperbetulkan, itu pun luar biasa. Tapi yang mukjizat ni tak mana sebenarnya? Itu soalan yang sering saya tanya. Soalan yang penting untuk kita faham ialah mukjizat tu sebenarnya di mana? Bayangkan zaman Nabi SAW, yang tulisan Quran yang rasmi cuma satu. Kita jangka kalau tulisan rasmi cuma satu Quran, yang hafal Quran cuma seorang. Tapi yang hafal Quran sahabat-sahabat punya ramai. Kok mana dia mai? Kemudian diedar Quran sekadar lebih kurang 6 naskah. 6 naskah di era Uthman bin Affan diedar. 6 Quran diedar. Kita rasa 6 orang saja hafaz Quran. Tapi ribuan. Mukjizatnya di mana? Bukan sangat pada penulisan, pada hafazan. Sahabat dengar dari Nabi, hafal sebiji mengikut Nabi. Ajar pada tabi'in. Tabi'in baca sebiji ikut sahabat, sebiji ikut Nabi. Yang tu tak silap sampai sekarang. Sebab itu saya sebutkan, bila orang keliru, saya katalah pada hari ini jangan sebut tentang kesilapan yang mungkin berlaku dalam cacatan. Saya berkata, jika Quran terbakar di seluruh dunia, jangan sebut pasal kesilapan. Quran semua terbakar. Hilang Quran di seluruh dunia. You tahu apa akan berlaku? You tahu apa akan berlaku? Bila Quran semua terbakar, ditakdirkan Quran semua, di masjid tak ada, di mana pun tak ada, di Kodiang tak ada, kat Batu Uban tak ada, di seluruh dunia tak ada Quran, semua hilang. You tahu apa akan berlaku? Inilah mukjizatnya. Tak payah cari dah Quran. Sebab dari kalangan yang hafaz mengikut sanad ini, yang hafaz daripada sahabat tabi'in, turun ke anak muridnya, mengikut bacaan tabi'in, turun. Golongan itu ada sampai sekarang. Jadi dia punya cara bacaan tu ikut. Sebab itu dikatakan bacaan hari ini ialah mengikut Hafs an Asim. Hafs, Asim itu tabi'in. Tabi'in yang guru dengan ramai sahabat. Masih ada. Apa akan berlaku bila Quran semua hilang? Apa akan berlaku? Quran yang asal akan diterbitkan balik oleh orang-orang yang hafiz ini mengikut Hafs an Asim. Mereka akan berhimpun daripada perhimpunan itu di seluruh dunia, di satu tempat. Mereka akan tulis semula apa yang keluar daripada hafazan mereka, yang mungkin menghimpunkan 20 orang pun dah cukup dah. 20 orang yang hafaz mengikut Hafs an Asim. Asim belajar dari sahabat, dia telah hafaz mengikut itu. 20 orang pun dah cukup. Mereka akan baca sama-sama dan tulis balik apa yang mereka dah sepakati itu. Akan terbit Quran yang baru tapi seperti yang asal. Mukjizatnya di situ. Dan jika catatan itu tak betul, yang hafaz tu cek. Silap di sini, perbetulkan. Bukan catatan membetulkan hafazan, hafazan membetulkan catatan. Mukjizatnya pada hafazan yang asal itu sampai sekarang ada. Kemudian saya cabar balik yang Kristian. You ada tak orang hafaz Bible seperti itu? You boleh keluarkan balik Bible asal hari ini, baru mereka tunduk terdiam. Bohong, mereka tak boleh buat demikian. Tapi Quran boleh. Tapi sudah ada yang murtad. Boleh mereka berkata, tengok, ada PhD tesis mengatakan catatan silap, tapi kebanyakannya tak silap, tersilap kemudian diperbetulkan. Maksudnya Allah pelihara lah tu. Tapi yang hafaz seperti yang asal itu berterusan ada sampai sekarang. That is the miracle that we are seeing now. Yang agama lain tak ada benda itu. Siapa yang hafaz Bible? Bible asal zero. Kitab suci agama lain, siapa yang hafaz mengikut yang asal, boleh keluarkan kitab suci mereka seperti yang asal, zero. Quran saja boleh. Itu tanda Allah pelihara ke tidak? Tanda Allah pelihara lah. Nampak sangat. Hilangkan Quran, kita boleh keluarkan Quran baru mengikut yang asal. Okey? Tapi sudah ada yang murtad sebab tak faham, terkeliru. Sebab itu kita kena belajar. Belajar dan faham. Berilmu dengan kefahaman. InsyaAllah
Itu saya ulang kaji sebab dia berkait dengan bab murtad, dan hari ini ya, dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada umat, dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada tenaga pengajar, dengan fokus-fokus yang memfokuskan banyak pada hal-hal ranting, berdebat pada benda ranting, sehingga benda pokok akidah tu tak jelas. Jadi kita tak nak jadi umat yang celek ranting, buta akar. Dia celek ranting, dia buta akar. Benda pokok-pokok tak apa faham, dan terbeliak biji mata duk bincang benda ranting. Kita tak nak jadi umat yang celek ranting, buta akar. Akhirnya bila musuh menyerang anak-anak kita pada penjuru akar, dia goyah dan goyang. Okey, itu sedikit peringatan tentang apa yang telah kita bicarakan pada minggu lepas. Terus kita masuki ayat 55-56. Sesungguhnya pemimpin kamu Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, dan orang yang beriman itu tidak mutlak. Pemimpin kamu Allah mutlak. Apa Allah kata ikut. Pemimpin kamu Rasul alaihissalatu wassalam mutlak. Apa Rasul kata ikut. Tapi pemimpin dalam bentuk orang yang beriman tidak mutlak, dia bersyarat. Dia bersyarat. Syaratnya apa? Mereka beriman tapi menegakkan solat. Kata Hamka, jangan jadi orang parlimen tapi semayang pun tak, kata Hamka. Kita tak maulah pemimpin macam tu. Tengok dia Melayu, Islam. Tak cukup, takat Melayu tak cukup. Dia kena menegakkan solat. Dia duit banyak, bilion-bilion, juta-juta. YB kita rata-ratanya juta-jutaan kan duit. Rata-rata lah. Pemimpin kita ni memang duit mereka juta-juta. Kaya sungguh. Mungkin kaya sebelumnya, ditambah lagi selepasnya. Tapi kaya sungguh. Kena keluarkan zakat. Kena keluarkan zakat. Dan wahum raki'un, dan kena rokok. Dalam solat kan dah ada rokok. Mengapa Allah ulang lagi? Wahum raki'un, dan mereka kena rokok. Mengapa Allah fokus tak rokok? Rokok ni apa dia? Bukan isap rokok. Rokok tak mau. Isap rokok tak mau. Rokok ain. Bukan rokok kap, bukan. Ain, rokok. Mengapa Allah fokus pada rokok? Rokok ni macam orang bow, tunduk. Tunduk. Hamka memberikan satu tafsiran yang cantik, iaitu dia bermaksud oleh sebab rokok ni perbuatan dalam solat, maka dia bermaksud orang ni bukan sekadar solat. Dia solat penuh ketundukan. Itu dia. Bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Pemimpin yang sekadar sembahyang tak sampai seminit, Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang apa YB? Dia bukan sekadar sembahyang. Dia sembahyang penuh ketundukan. Hamka mengatakan dia ikut sunnah Nabi, nak sembahyang dia belajar. Solat ni ikut sunnah ni macam mana, nak takbir tangan angkat macam mana, letak tangan macam mana, dia nak ambil tahu. Tasbih berapa kali, yang Nabi sebut berapa kali, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nabi sebut tu apa? Takat a'la ke ataupun apa lagi Nabi tambah? Nabi kata apa lagi? Masa sujud tu berdoa, dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat seelok mungkin. Kemudian Quran dan surah Al-Mu'minun mengatakan orang mukmin yang berjaya itu allazina hum fi solatihim khashi'un. Orang mukmin yang berjaya antara cirinya dia solat dalam khusyuk. Dia nak khusyuk. Maka dia mengkaji apa itu khusyuk? Bagaimana nak khusyuk? Dia nak ikut Nabi. Bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Itu pemimpin yang selayaknya jadi pemimpin. Maka kata Hamka lagi, orang pemimpin yang macam tu, bila dia betul-betul solat, dia jaga mengikut sunnah Nabi. Jadi orang itu orang yang benar-benar menghormati perintah Allah dan Rasul. Dan orang yang seperti itu, bila dia jadi pemimpin dalam masyarakat, tidak mustahil dia mendapat ilham daripada Allah ketika nak membuat sesuatu keputusan. Ilham, petunjuk daripada Allah ini maha penting. Pemimpin terpaksa buat pelbagai keputusan.
untuk umat, untuk masyarakat. Silap di atas sana, di bawah kita kucak-kacir. Kalau di atas sana keruh, maka air yang turun kepada pili kita, di rumah kita juga akan keruh. Sebab apa? Sebab di atas sana, di dam sana, dia keruh. Di takungan atas sana dia keruh. Turun ke bawah dia keruh. Maka jika pemimpin di atas pakai keruh belaka, ilhamnya daripada Allah tak dapat, mengikut nafsu saja, maka kita kucak-kacir di bawah. Itu kesimpulan daripada Hamka. Sebab itulah Hamka mengatakan nak pilih pemimpin, pertama sekali ialah dia kena mengagungkan Allah. Kemudian dia mengagungkan Rasulullah. Nak mengagungkan Allah mesti memahami Al-Quran, mengikut Al-Quran. Nak memuliakan, mengagungkan Nabi SAW, dia kena faham sunnah. Kemudian dia kena beramal. Dan amalan yang paling penting ialah tiang agama. Dia jaga solat sebaik mungkin. Dan pada ketika yang sama, dia hidup bermasyarakat dengan melaksanakan kewajipan untuk masyarakat, iaitu mengeluarkan zakat setiap tahun 2.5% dalam bentuk umumnya, insya-Allah. Clear? Kemudian kita masuk ayat 56. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman dengan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi dalam ayat 55 tadi, siapa yang menjadikan Allah sebagai pemimpin, menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin, dan orang-orang yang beriman dengan ciri-ciri tadi sebagai pemimpin. Kemudian Allah tutup ayat 56 dengan firman-Nya Azza wa Jalla yang berbunyi, fa inna hizballahi humul ghalibun. Terjemahan ini saya nak ambil daripada Hamka. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi pemimpin, maka sesungguhnya partai Allah, partai Indonesia ni bagi kita partilah, sesungguhnya partai Allah, mereka itulah golongan yang akan menang. Baik, saya nak baca apa yang Hamka simpulkan. Satu ketika dahulu ada golongan politik yang duk baca ayat ini, tujuan nak sokong parti mereka. Parti mereka berkait dengan Islam. Sesungguhnya parti Allah pasti ghalibun, pasti menang. Dia tu Allah punya parti lah. Begitulah sangkaan mereka. Iya ke? Orang yang kritikal, dia pertikaikan, betul ke? Tengok-tengok terjemahan Amka begitu. Sesungguhnya partai Allah mereka tu menang. Tapi apa penerangannya? Tidak boleh ambil sekadar itu, bahaya. Parti politik seronok kamilah yang dimasukkan Allah. Banyak cantik. Dia apa kata Hamka? Hamka kata Hizbullah dalam ayat ni, Hizbullah atau partai Allah, mereka pasti menang. Itu Allah sebut. Kita tak boleh ubah. Mereka akan menang, kata Allah. Itu kalam Allah. Tapi kata Hamka, hendaklah difaham benar-benar maksud ayat ini. Hendaklah difaham benar-benar maksud ayat ini. Sebab yang dimaksudkan ialah menang kebenaran dan menang keadilan. Di partai Allah, Hamka sebut dalam menterjemahkan Hizballah. Tapi partai ini akan menang, kata Allah. Kata Hamka, maksudnya menang kebenaran, menang di sudut kebenaran dan di sudut keadilan. Menang di situ. Mereka mengangkat itu. Mereka mengangkat itu, memenangkan kebenaran dan keadilan. Bukan menang mendapat kedudukan yang empuk. Orang politik, dia lain sikit kadang-kadang, kan? Menang dapat kerusi, empuk, itu dia. Alhamdulillah, gedik kaki tu. Tengok-tengok rumah jadi makin besar. Kereta besar.
Kita duk pakai Honda Cup ajalah di bawah ni. Kita yang pangkah depa tu duk Honda Cup aja. Rotek pun tak bertukar lagi. Wih, dia banyak bertukar dah. YB banyak dah bertukar. YB makin sakan kereta, alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi, baca Al-Quran sudah. Dia saja duk untung, kita duk teruk di bawah time PKP. Parlimen pun tuan ponteng, dapat gaji. Jadi macam tu kah? Yang dikatakan partai Allah? Tak, kata Hamka, tak. Sebab yang dimaksudkan bukan menang kerana mendapat kedudukan yang empuk. Sebab dalam kenyataan banyak sekali yang mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanah, tapi mereka menang. Tercapai kehendaknya, dipenuhi hawa nafsunya, terutamanya berjuang untuk merebut kekuasaan. Orang yang menjual pendirian itu menang. Kadang-kadang orang tu macam tak ada pendirian. Macam Malaysia ni kes lompat lah. Kes lompat sana, lompat sini, lompat sini, lompat sana. Tak ada pendirian. Menang. Kita mudah faham lah kan. Kita di Malaysia nampak jugalah, nampaklah juga. Oh ya, Hamka dah tulis. Iaitu berjuang merebut kekuasaan. Yang penting berkuasa, maka orang-orang yang menjual pendirian itu, dia boleh menang. Tapi bila dia menang, jangan kita kata dia menang sebab Allah sayang kat dia. Orang itulah yang Allah maksudkan. No. Kata Hamka, orang yang menjual pendirian boleh menang. Dan orang-orang yang jujur berjuang kerana Allah, bukan kepentingan diri sendiri, mereka boleh melarat, teraniaya, terbuang, dibunuh, dihinakan. Jadi dia bukan menang kerusi sebenarnya, tapi golongan yang Allah sebutkan sebagai golongan Allah, partai Allah ini, kalau ikut tafsir ini, dan kita setuju sangatlah. Sebab itulah yang selari dengan ruh Al-Quran, bahawa partai Allah ini, golongan Allah ini ialah golongan yang berjuang untuk menangkan kebenaran ilahi dan keadilan. Walaupun mungkin mereka kalah dalam mendapat kerusi, tapi di sisi Allah mereka menang sebab mereka tidak mengubah pendirian terhadap kebenaran dan keadilan. Mereka bukan golongan yang sanggup lompat sana, lompat sini, tinggalkan prinsip. Dulu kata lain, prinsipnya lain. Sekarang prinsipnya lain. Semata-mata nak kerusi, bukan itu. Tapi orang yang istiqamah di atas kebenaran dan keadilan, orang begitulah akhirnya akan menang. Dan itu tidak pelik. Nabi yang SAW dan para sahabat berjuang 13 tahun di Mekah. Kita boleh kata kalah, tapi bukan kalah. Itu proses. Dan belum menang. Kalah tidak, belum menang ketika di Mekah. Tapi di rumah sahabat Arqam, Ibnu Abi Arqam, Nabi SAW mendidik sahabat. Rumah sahabat Arqam, Ibnu Abi Arqam di lereng Bukit Sofa. Di lereng Bukit Sofa, kehendak Allah, takdir Allah ke atas Nabi dan para sahabat ketika itu ialah Quraisy tak mampu kesan perhimpunan di rumah sahabat Arqam, Ibnu Abi Arqam. Nabi tarbiyah mereka, mendidik, berteraskan Al-Quran di rumah sahabat Arqam, Ibnu Abi Arqam, di lereng sofa. Quraisy tak dapat kesan. Mereka tiada kuasa, tidak ada kekuatan ketenteraan, mereka lemah, tapi mereka menang. Kita tak kata mereka kalah. Masa itu mereka menang sebab mereka lah orang yang memahami kebenaran dan keadilan dan menjiwainya, walaupun mereka tak dapat kuasa politik ketika itu. Tapi mereka dah menang. Mereka sebenarnya sudah menang. Benih-benih kemenangan itu sudah tersemai di rumah Arqam, Ibnu Abi Arqam, sehingga akhirnya kemenangan duniawi pun mereka dapat ketika berhijrah ke Madinah. Tapi di Mekah mereka tidak kalah. No. Di Mekah mereka menyemai benih kemenangan sebenarnya. Mereka tidak kalah.
Tapi mereka menyemai benih kemenangan dan akhirnya kemenangan duniawi sekalipun benar-benar menjelma ketika mereka berhijrah ke Madinah. Itulah golongan Allah sebenarnya yang nak kita contohi. Kita kata di Mekah tak menang kerusi lah. Tapi di sisi Allah mereka menang sebab mereka tetap istiqamah di atas kebenaran dan keadilan. Maka hari ini kita nak berada di sebelah mana? Kita nak berada di sebelah bukan nama parti itu ataupun parti ini. Tapi kita nak berada di penjuru golongan Allah yang sentiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Tak payah masuk parti mana pun tak apa. Tak payah. Macam Dr. Daniel, tak masuk parti mana. Datang parti UMNO, saya buang. Borang-borang. Datang borang parti PAS, saya buang. Datang borang PKR, saya buang. Datang borang DAP, saya lempak buang. Nyalin buang. Saya, bukan bak orang lain, saya. That's me. Borang. Ya, memang kena maki hamun oleh puak-puak tertentu, memang. Kita tengok. Seperti yang saya katakan tadi, setiap penjuru ada najis dan bisul. Jadi, ada perbincangan, ada perkiraan. Ya, terpaksalah nak ambil kira sebab tak ada yang betul-betul suci. Tak apa, itu perbincangan lain. Tapi akhirnya, kita nak ayat ni, semoga ayat ni masuk ke jiwa kita. Akhirnya yang penting bagi kita ialah nak mengangkat kebenaran dan keadilan. Itu saja. Itu saja. Dalam senario yang tak sempurna ini. Dalam senario yang tidak sempurna di Malaysia, di mana-mana pun. Tak suci, tak sempurna. Dalam senario ini, bagaimana nak kita angkat kebenaran dan keadilan sebaik mungkin? Itu saja. Itu saja. Dan itu takkan berubah. Sikap kita nak mengangkat kebenaran dan keadilan, jangan diubah. Sentiasa nak menangkan kebenaran dan keadilan. Itulah kelompok yang kita nak jadi. Clear? Clear tak? Tuan-tuan, masuk partai Allah tadi dari segi tafsir Hamka, saya nampak tafsir Hamka tu lebih berkait dengan senario sekarang. Tafsir Hamka. Lepas tu saya recommend sangat tafsir Al-Azhar oleh Hamka untuk kita simpan, baca. Saya recommend sangat. Ada yang buat kutu kan, nak beli kan. Kutu yang benar-benar kutu lah. Bukan kutu cabut lari. Kutu betul. Jadi insya-Allah beli. Ni saya pakai yang antara yang terbaru lah. InsyaAllah. Jadi dia cukup bagus sebab tafsir Al-Azhar oleh Hamka, dia ambil kira tafsir yang muktabar dahulu. Itu penting. Dan kemudian dibawa kepada medan hari ini. Dia bawa ayat-ayat itu ke medan hari ini. Macam kita sebutkan tadi, dia kait dengan parlimen sekarang. Dalam kitab-kitab tafsir dahulu, tak adalah cerita-cerita macam tu. Jadi kita faham petang ini, golongan Allah, parti Allah, bukan parti-parti yang berdaftar ni sangat, tapi kelompok yang nak mengangkat kebenaran Allah daripada Allah dan keadilan berdasarkan Quran dan Sunnah tanpa berbelah bagi. InsyaAllah. Jadi sesiapa yang buat benda betul, dia kata betul. Siapa saja yang buat benda betul, dia kata betul. Siapa saja yang buat benda salah, dia kata salah.
Kadang-kadang kawan baik dia kata salah. Kawan baik saya kata salah. Kadang-kadang orang yang tak pernah kita kenali, tapi dia buat benda baik sangat tu, kita kata betul. Clear? InsyaAllah ya? Faham? Ini ayat penting ni. Tadabbur penting ni petang ni. Parti Allah. Okey? Okey, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh? InsyaAllah. Nampak termenung ramai. Termenung ya. Okey. Terus kita masuk ayat nombor 57. Dia bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Masih ingat apa perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bila kita membaca ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu? Masih ingat kan? Ini sering kali saya ulang-ulangi. Kena ingat tu. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bila kamu membaca ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, pasang telinga kamu, sebab akan datang selepas itu perintah, sama ada melakukan sesuatu ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu. Pasang telinga. Itu sikap sahabat. Seperti kenyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya ayyuhallazina amanu, satu seruan. Wahai mereka yang beriman, pasang telinga. Ada perintah. Perintahnya apa? La. Bermula dengan la. La, jangan. Artinya jangan melakukannya. Jangan buat apa? La tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. Jangan kamu mengambil menjadi pemimpinmu. La tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba minal ladzina utul kitab. Pemimpin tu dalam ayat ni dekat ujung. Aulia. Jangan ambil ni sebagai aulia. Itu berhenti sebelum wattaqullah. Aulia itu. Kita terjemah, kita sebut di awal. Jangan jadi sebagai pemimpin, sebut awal. Tapi dalam ayat dia dekat di ujung. Jangan jadi mereka ini yang macam ni sebagai aulia, sebagai pemimpin. Maka jangan jadi. Jangan ambil. La tattakhidhu tu jangan ambil. Jangan ambil. La tattakhidhu. Jangan ambil. Jangan ambil apa? Jangan ambil allazina, golongan yang ittakhadhu dinakum, yang menjadikan agama kamu, din kamu, huzuwan wa la'iba, bahan ejekan dan bahan permainan. Jadikan agama kita ni ejekan, permainan. Jangan jadi mereka sebagai pemimpin. Untuk Malaysia ni relevan. Untuk Malaysia relevan. Jangan pilih orang yang menjadikan agama ini ejekan mainan. Orang yang menjadikan agama Islam ini bahan ejekan mainan. Never pilih mereka. Jangan pangkah mereka jadi pemimpin. Jangan. Pilihan raya akan datang. Kalau dia ni pernah ejek agama, jangan pangkah dia. Pilih yang betul-betul ada kualiti. Ada wibawa. Pilih berdasarkan kewibawaan. Pilih berdasarkan kewibawaan. Integriti. Itu dulu. Dia pernah mengejek agama, ketepikan dia. Full stop. Anak saya dengar begitu, dia puas hati. Dia dah menyampah dengan politik. Dia dah menyampah sangat dengan politik. Menyampah sangat-sangat dengan politik anak-anak muda, termasuk anak-anak Dr. Daniel, menyampah sungguh dengan politik. Dan saya tidak menghalang dia untuk menyampah itu. Ayah dia tidak menghalang, silakan. Sebab ya, perangai
Pemimpin itulah yang menyebabkan anak muda menyampah. Bukan datang begitu saja. Dia tengok di parlimen, tengok rukun negara. Yang kelima apa dia sebut? Kadang-kadang saya berceramah, saya kait dengan rukun negara. Saya kait dengan rukun negara. Bila pelajar-pelajar itu, bakal guru itu majmuk, ada non-Muslim, saya kait dengan rukun negara. Pertama, kepercayaan pada Tuhan. So, fokus pada Tuhan. We must believe in God. Kemudian saya perkenalkan Allah. Di Malaysia, Islam agama persekutuan. Islam, Tuhan adalah Allah. Allah ini adalah Allah yang mengutus Rasul-Rasul, termasuk Jesus, termasuk Moses, termasuk David. Saya kait dengan semua agama dahulu. Dan yang terakhir yang dibawa Nabi Muhammad SAW, jangan you tolak Muhammad. Kalau guru-guru, pakar guru, saya cakap berdasarkan rukun negara. Dan jangan lupa yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Dia tengok YB kat parlimen, tak sopan, tak ada susila. Pasang live, anak-anak tengok, YB mana pergi kesopanan dan kesusilaan? Menyampah kami dengan politik lah. Tak mau fikir dah. Contoh kan, anak muda sudah naik angin. Bila saya kata, insya-Allah pilih berdasarkan integriti, aku nampak dia tak ada integriti, chuck them away. Gitu ya. You ada asas. Jangan tengok lain lah. Ataupun just don't care. Tapi nak kata just don't care pun tak boleh juga. Kena care juga. Pilih berdasarkan integriti, kewibawaan. Yang pernah ejek agama kita, push them away. Terutama puak-puak kafir di Malaysia ini. Kafir di Malaysia ini. Nak jadi YB, tapi dia kafir di Malaysia. Pernah ejek agama, pernah pandang serong agama, tiada maaf bagimu. Dari kalangan yang mana satu? Minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahli kitab min qablikum, dari kalangan Yahudi dan Kristian, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Kristian di Malaysia, Yahudi mungkin tak menonjol. Kristian, tengok. Dia pernah tak memandang serong agama Islam di Malaysia? Take note. Dan juga wal kufar, dan dari kalangan kafir secara umum. Lain daripada Yahudi, Nasara yang tak beriman, kafir. Kafir. Non-Muslim, kafir. Saya nak guna kafir sekarang. Tapi pernah mengejek, mengolok-olokkan agama Islam. Itu poin. Dia kafir, satu hal. Tapi orang kafir ini mengejek, memperolokkan Islam. Jangan ambil mereka sebagai pemimpin. Wattaqullah, dan itu ada berkaitan dengan takwa. Itu yang menjadikan kita bertegaslah. Wattaqullah. Tengok. Lepas Allah datangkan perintah, Allah terus di hujung sebut bertakwa pada Allah. Kata Hamka, maksudnya perintah awal tadi, jika nak bertakwa kena ikut. Jadi dalam pemilihan pemimpin, orang kafir, ahli kitab yang mengolok-olokkan Islam, mengejek-ngejekkan Islam, jangan dipilih sama sekali. Dan itu lambang ketakwaan. Ni orang kafir macam di Pahang, tulisan Jawi ya. Isu tulisan Jawi ya, dah melenting. Isu tulisan Jawi ya, kat Pahang tu, dia dah melenting. Jangan sebut lagi yang lain. Isu tulisan Jawi dah melenting. Padahal tulisan Jawi itu warisan bangsa Melayu di Malaysia. Dia warisan bangsa Melayu di Malaysia. Ya, yang sebelum ini memang tanah Melayu. Kemudian barulah Malaysia. Maka jangan lupa tentang tanah Melayu, tentang Melayu itu. Warisan Melayu itu, dia tak boleh dipisahkan daripada Malaysia.
Jadi mereka melenting tentang warisan itu. Baru bab Jawi. Baru bab Jawi sedikit. Okey? Dan dia ada berkaitan dengan takwa, itu yang menyebabkan kita tegas. Tegas. Tak nak bincang lain dah. Okey? Okey. Bertakwalah kamu pada Allah jika kamu ada iman. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Itu bab kepimpinan. Sebab tu Hamka dalam bab ini dia bincang panjang juga. Saya cuma buat satu konklusi tadi tentang ketegasan Hamka, dan ketegasan Hamka jangan ambil orang kafir yang bersifat ini sebagai pemimpin. Saya rasa tepat. Sebab itulah roh ayat ni. Hamka tak bagi muka langsung dengan puak-puak kafir yang perangai macam ni. Sorry. Sebab kalau you bagi muka juga dengan kafir macam ni, you tak ada takwa. Sebab itu bila saya diminta dulu untuk beri pandangan, saya sebut pandangan saya sampai ke tak sampai pada PM dulu. Saya tak kisahlah, tapi saya sampaikan pandangan saya. Belah mana penjuru pun dia ada non-Muslim, dia ada kafir. Penjuru mana pun, dia ada puak kafir bersama dengan dia. Orang kafir ini, dari kecil bila masuk sekolah, kita ajar apa? Kita ajar antara benda penting yang kita ajar ialah tentang Malaysia. Tentang Malaysia, tentang sejarah Malaysia. Dengan tujuan nak melahirkan kefahaman dan perpaduan. Tetapi lagi satu saya kata kena disebut. Orang-orang kafir ini kena diberi faham tentang Islam supaya paling kurang dia hormat Islam, jangan diejek agama Islam di Malaysia. Bukan sekadar cerita tentang Malaysia, tentang sejarah Malaysia, perjuangan untuk keluarkan British daripada mendominasi Malaysia. Ya, ceritakan itu, tapi bukan sekadar Malaysia, tentang sejarah Malaysia, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, tapi bukan sekadar itu. Cerita tentang Islam, agama persekutuan, supaya puak-puak kafir itu dari kecil, dia tak pandang selekeh agama Islam. Dia hormat Islam jika nak duduk di Malaysia. Dan bila ada parti-parti politik bersekongkol dengan kamu orang Islam, parti-parti politik orang kafir ini bersekongkol denganmu, you tambah lagi pendidikan tentang Malaysia dan tentang Islam. Dia parti politik yang you bersongkongkol dengan dia. Belah sana, belah sini, you bersongkongkol dengan dia. Bersama dengan dia. Didik dia untuk faham Islam. Supaya dia tak jadi golongan yang buat huzwa wala'ibah. Supaya dia hormat Islam. Dia tak masuk Islam, tak apa. Kita tak diizinkan memaksa orang kafir masuk Islam. Itu nas Quran. La ikraha fid din. Jangan paksa orang masuk Islam. Jangan paksa. Perintah daripada Allah. Dia nak masuk dengan keinginan, redhonya, ahlan wa sahlan, you are welcome. Tapi paksa tidak. Tapi bagi faham dia. Kewajipan. Saya sampaikan itu. Tapi nampak hasilannya tak ada. Tak buatlah kot. Tak buatlah kot. YB yang Islam minum teh sekali, tapi sampaikan tak. Di samping sampaikan teh tarik, sampaikan tak tentang Islam. Itu saya khawatir tak sampai. Ayat ni kita pegang. Ayat ni kita pegang. Tuan-tuan perempuan balik dalam bab politik sampai ke ayat ni. Jangan pilih orang kafir sebagai pemimpin. Apatah lagi yang memperolokkan, memperlekehkan Islam. Ada sejarah itu. Buang dia.
Clear. Sambungan ayat 58. Wa idza nadaitum ila shalah, dan apabila saya ambil terjemahan Hamka, dan apabila kamu seru mereka pada solat, mereka jadikan dia ejekan dan permainan juga. Dia fokus. Fokus ni ialah ejekan permainan. Jangan lupa tu. Jangan lupa ni. Allah sebut ni. Berulang ni. Huzuwan wa la'iba. Ni ada orang kafir ni. Inilah permainan mereka terhadap Islam. Jangan lupa ni. Allah bukan sebut main-main ni. Huzuwan wa la'iba. Tadi dah sebut. Ni sebut lagi. Jika dia seru pada solat, dia buat main. Dalam bahasa mudah. Dia bukan hormat. Dia buat main. Kemudian apa kata Hamka? Saya nak ambil apa kata Hamka. Menurut riwayat daripada As-Suddi, dalam kitab-kitab tafsir, Hamka ambil dari kitab tafsir Mu'tabar. Itu bagus. Tafsir Al-Azhar ini dia rujuk terlebih dahulu pada kitab-kitab besar. Menurut riwayat daripada As-Suddi, pernah kejadian di Madinah, seorang Nasrani Kristian benci mendengar azan. Ini isu azan. Sebab itu saya kait tadi dengan azan. Bagi Hamka, dia berkait dengan azan. Kan Penang dikaitkan dengan azan kan? Dikaitkan dengan azan. Seorang Nasara benci sekali mendengar azan. Asal terdengar orang menyeru kepada solat dengan azan, dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menyumpah-nyumpah dan dia berkata, biar dibakar Nabi palsu itu. Kata Nasara itu di Madinah. Begitulah dilakukannya setiap kali terdengar azan. Tiba-tiba pada suatu malam, sedang dia dan keluarganya enak tidur, masuk pelayannya dalam kamar mengambil sesuatu. Tiba-tiba tertumpah minyak pelita yang dipegangnya, terus menyala, kena kain, dan api tak dapat dipadamkan. Terbakar rumah itu seluruhnya. Dia sendiri dan keluarganya pun terbakar sebelum mereka sempat lari. Dalam ayat ini nyatalah bahawa orang-orang yang mengejek azan itulah orang yang kurang akal, kurang fikir. Itu latar belakang ayat mengikut tafsir Al-Azhar oleh Hamka berkaitan dengan menghina azan. Ayat sebelumnya lebih berbentuk umum, din, mengolok-olokkan dan mempermainkan dinakum, din itu lebih luas, agama kamu. Dia merendah-rendahkan agama kamu. Tapi ayat 58 khusus. Sebab turunnya pun tentang seruan kepada solat, iaitu seruan azan. Macam yang kita sebutkan tadi, memperolok-olokkannya dan akhirnya turun ayat. Dan apabila kamu seru mereka kepada solat, mereka jadikannya huzuwan wa la'iba, iaitu olokkan dan permainan. Yang demikian itu mereka kaum yang tidak ada akal. Kata orang utara, mereka tak ada akal. Begitu. Puak-puak kapiak ni tak ada akal. Kalau begitu perangai mereka. Tak ada akal punya geng. Sebab dia mengolok-olokkan azan. Itu lagi satu ciri yang kita nak teropong di Malaysia. Dia memperolok-olokkan azan. Sebab tu bila orang tanya bab Penang ni, dia pun tak bagi kita azan ke? Isu, kalau saya ceramah di mana pun, isunya Penang, mereka tak izinkan kita azan. Azan ni pakai kita masuk waktulah. Jadi saya kata, kami azan punya derah. Kadang-kala 3 karya pun dengar. Sampai kita suruh perlahan ke azan, mufti kena keluar surat. Boleh pasang serombong, silakan. Tapi yang sebelum tu tak payahlah. Jadi sebelum azan subuh, pukul 5 lagi orang kata duk selawat, punya lakuan, tu bukan sunnah. Tu saja peringatan. Tapi tentang azan silakan, itu sunnah.
kuatkan bagi semua orang dengar. Penang tak ada masalah berazan lah. Malah kuat sungguh. Kuat sungguh. Orang Islam pun terkejut. Jadi tak ada masalah. Tapi itu bukan kita nak katakan Penang ni okey semuanya, tak juga. Tapi dalam berazan, ya, kita sebut benda yang benar. Tapi jika ada golongan kafir ini yang dia ambil isu azan, dia merendah-rendahkan, dia pelekehkan, dia nak jatuhkan syiar azan ini, itu isyarat bagi kita lah. Mereka itu kurang akal. Dan jika dia parti politik, itu isyarat bagi kita lah. Yang golongan lain tak menegur, biarkan saja macam bersetuju, then out you go. Senang. Untuk anak-anak muda ni, saya bagi kaedah senang. Tak mahu cakap banyak. Semua ada bisul, semua ada najis. Tapi ini kaedah-kaedah umum yang kita pegang. Kemudian putuskanlah masing-masing. Tak nak panjang cerita dah. Clear ke? Agak clear ke? Petang ni politik kah? Tak. Dia bukan politik sempit. Politik ada tapi bukan sempit. Dia lebih kepada nak membawa ayat ini dalam kehidupan. Kalau kita bincang ayat saja tapi tak berkait dengan kehidupan, ayat ini kita baca sekarang tapi nak kait dengan sekarang tak tahu macam mana, tak berani. Tak, kita nak kait. Bila dia berkait, kita kait. Dan nampak dia berkait. Okey? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, jadi Alhamdulillah. Syukur untuk petang ini. Lepas PKPP sekian lama, 4 bulan lebih, kita bertemu. Syukur. Kena-kena ayat panas juga. Tak apalah, insyaAllah. Minggu depan kita sambung. Jangan lupa Ridwan, sambung ayat nombor 59. Kita sambung ayat nombor 59 pada minggu hadapan. Kita buka pada soalan. Buka pada soalan. InsyaAllah. Ya, sila. Ya, bagus. Oh, okey. Okey. Sekarang ada di Parlimen, ya. Parlimen ada bekas menteri. Soalannya menghina Nabi SAW. Dikatakan Nabi juga pernah menjadi pelarian. Saya tak dengar ucapan beliau sampai habis, tapi saya dengar sedikit. Beliau, saya rasa dia tersilap. Tapi dia tak kata itu saja. Dia kata, saya bukan fan YB ni. Saya bukan fan YB dari penjuru mana pun hari ini. Saya tak fan dengan siapa pun. Tak minat langsung. Tapi dalam kes memberi keadilan, bekas menteri ni, YB ni, dia kata Nabi pernah jadi pelarian. Dia nak kait dengan isu-isu Palestin, Rohingya, nak kait untuk bantu orang Islam. Tapi dia tersilap mengatakan Nabi SAW pernah jadi pelarian, tapi dia sambung ataupun hijrah, ada sebut. Tapi dia sebut pelarian tu tak betul. Sebab Nabi SAW dia bukan pelarian. Takut, kemudian nak carilah pelarian, lari ni tak tentu hala. Tapi Nabi SAW bukan begitu keadaannya, atas kehendak perintah Allah. Dan bila atas kehendak perintah Allah, maka pemilihan Madinah itu pun atas kehendak perintah Allah. Jadi bukan sembrono seperti pelarian. Sebab itu bila bekas menteri sebut pelarian, dia salah. Tapi saya suka pendekatan bekas Sahibus Samahah, Senator Dr. Zulkifli yang menegur bekas menteri masih dengan rasa kasih sayang terhadap sama Islam. Tapi dia tegur. Dia kata itu tak betul. Dan bekas menteri pun mendengar. Saya suka itu. Saya tak fan dengan semua mereka. Tetapi kita adil bahawa dia masih lagi orang Islam. Ada yang sudah sampai ke peringkat kena mengucap 2 kalimah syahadah, kena mengucap balik.
dia tersilap dan dia telah ditegur oleh Menteri Agama dan dia terima. Jadi bagi saya insya-Allah dia tersilap. Kita tak bersetuju Nabi sebagai pelarian. Ya, tapi kita pun pernah tersilap. Jadi takat tu cukup. Tapi jangan laju sampai nak kata orang tu kafir. Jangan terikut-ikut seperti itu. Kita faham insya-Allah. Okey. Soalan lagi. Okey, kita baca ni. Soalan tertangguh ni. Okey. Dr. Jena, bolehkah kita pakai infrared sensor untuk periksa suhu? Tadi di luar kita pakai sensor kan, tembak kat dahi, forehead. Dia panggil infrared sensor. Ya. Mengikut kajian sepanjang saya kaji dari segi sains, alat yang kita tembak untuk ukur suhu ini, dia yang sekarang ini, kalau tembak di tangan ni dia tak berapa tepat. Dia tembak di sini. Ada yang sudah riuh mengatakan tembak ini kat pineal gland. Ada satu kelenjar di otak dia panggil pineal. Oh, tembak nak bagi rosak otak. Itu tak benar. Itu tak benar sebab yang kita tembak itu dia panggil non-contact instrument. Dia tak contact pun, tak kena pun, tembak dari jauh, dan dia itu untuk mengukur haba yang keluar dari badan. Dia nak ukur haba yang keluar, haba infrared yang keluar dari badan, dia nak ukur. Tak kena pun, dia nak ukur apa yang keluar daripada badan menggunakan teknologi. Sekejap, tak sentuh, dan dari segi kajian sains tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Saya sering mengatakan dalam bentuk kiasan, kalau betul-betul lah ada ustaz yang prihatin, ada yang terlampau prihatin, jangan tembak di kepala, nanti rosak otak. Kalau betul-betul cek tu prihatin, prihatin, terus pakailah handphone. Tu lagi bahaya. Handphone lagi bahaya. Dengan RF-nya, radio frekuensi, gelombang radio RF, gelombang radio frekuensi yang dikeluarkan. Kita handphone sentiasa, ini sekali skala ya. Kan? Tembak pun tak kena. Ni handphone melekat di badan. Bila handphone tu dia. Ada setengah halo, tu dia sangkut kat dagu, punya herot kepala setengah. Tidak, handphone letak bawah bantai. Semua tu bahaya. Dekat sungguh dengan otak. Dah lama lagi. Dan bila kita duk bunyi kan, orang duk telefon bunyi, dia punya kuasa keluar itu, gelombang tu lagi dahsyat. Beberapa saat ataupun minit sebelum kita on, masa itu duk panggil kita, itu lagi dekat, lagi kuat. Dan berapa kali sehari. Kalau prihatinlah, itu jangan pakai handphone, itu lagi bahaya. Sampai 2011 bahagian cancer research ada mengeluarkan kenyataan bahawa handphone ni dia karsinogenik, dia boleh menyebabkan kanser otak. Sudah ada 2011. Saya boleh tulis buku duk kaji semua itu. Masa itu saya dah bimbang pakai handphone. Tapi kemudian datang kajian-kajian lain, hari ini kenyataan yang keluar ialah tidak konklusif. Tentang handphone boleh menyebabkan barah otak ataupun tumbuhan otak seperti glioma lah, meningioma kan, tidak konklusif. Itu saja. Tidak konklusif. Tapi bukan menolak. Jadi tak bolehlah kita menakut-nakutkan masyarakat mengatakan, penggunaan handphone ini boleh menyebabkan kanser. Tak boleh. Dia tidak konklusif. Itu saja. Tapi sebelum ni ada kenyataan yang mengatakan boleh. Tapi selepas ada kajian lain tidak konklusif. Tapi selepas ni belum tahu lagi. Tapi ada dah kajian mengatakan jika handphone ini sentiasa kita gunakan, sentiasa kita dekat dengan badan kita, boleh kacau jantung, ada. Boleh rosakkan telinga, dah ada. Rosakkan mata. Terutama tengah malam, di waktu gelap, anak kita buka handphone. Itu boleh rosakkan mata. Dan kesannya susah tidur, gangguan tidur. Sebab itu bila orang ada gangguan tidur, soalan yang antara saya tanya ialah, dok main handphone tak sampai tengah malam? Sebab cahaya yang keluar dalam gelap, memang dia kacau mata dan dia ganggu tidur. Natijahnya banding dengan infrared sensor yang ditembak di masjid untuk ukur suhu yang tak sentuh kita pun, bahaya lagi handphone. Dan KKM menulis berbanding alat yang kita guna untuk ukur suhu tu banding dengan rokok yang kamu hisap, rokok itu jelas lagi menyebabkan kanser, bukan yang ni.
Tu pun betul juga. Terima kasih KKM. Ada setengah duk cakap, apalah ni kita pi pasar raya depa tembak kat tai kita sambil cakap tu isap rokok pu. Cakap berdegar-degar. Ya ayyuhallazina amanu bagi nas Quran. Tu keluar bulat ya asap rokok dari mulut. Yang kamu diisap itulah penyebab kanser sebenarnya. Bukan infrared sensor. Saya kata insya-Allah dengan rela hati masuk masjid. Tuan-tuan nak tembak tangan kan dahi? Saya kata dahi. Dahi. Wah, itu lebih tepat. 36.5, okey. Bila saya pun tembak dahi, yang belakang saya pun ikut doktor lah dahi juga. Saya pun kata saya ni sebab sainsnya tak bahaya. Kalau bahaya, buat apa kita nak buat begitu, kan? InsyaAllah ya. Doktor dah ada vaksin ke sekarang ni? Tak ada. Vaksin tak ada. Tapi ada vaksin dari China. Cari cerita saja. Dari China yang dah masuk fasa ketiga. Fasa ketiga sedang dibuat di Abu Dhabi. Fasa ketiga ni artinya dia dah ada sukarelawan dari setiap negara, pelbagai negara sukarelawan, jumlahnya ramai, sudah dapat suntikan vaksin. Nak tengok kesannya macam mana. Itu fasa ketiga. Bila fasa ketiga itu makan masa jugalah. Bila fasa ketiga tu okey, ada peluang vaksin tu masuk, dikeluarkan dalam bentuk meluas. Ada vaksin saya difahamkan dari China yang sudah masuk fasa ketiga untuk clinical trial di Abu Dhabi. Dan vaksin yang sedang diuji kaji seluruh dunia lebih kurang 150 vaksin. Banyak. Tapi yang ni agak ke depan sikit. Cuma bila kita sebut vaksin ni adalah syarikat yang akan kaya. Adalah negara yang akan kaya. Bila sebut vaksin, adalah syarikat yang duk nganga, duk tunggu kekayaan melimpah ruah dengan vaksin yang akan dia keluarkan. Adalah negara yang akan kaya dengan vaksin itu. Sebab semua ini bahasanya bahasa commercialization. Apatah lagi yang ini dari China. Tapi ada. Saya berdoa, ya Allah, semoga saintis Malaysia ini yang tak hebat juga kepakaran kita berusaha untuk lahirkan vaksin. Semoga vaksin itu dilahirkan oleh orang-orang yang jujur, beramanah, yang tak fikir untung semata-mata, fikir tentang ummah. Saya berdoa di Malaysia ni adalah orang-orang yang baik, yang saintis, bukan orang tak tahu apa, duk minat agak saja, tembak sana tembak sini. Tak, dia saintis, dia tahu apa itu sains, pakar di bidang ini, yang berusaha untuk keluarkan vaksin dari penjuru Malaysia, dan dia itu orang baik-baik, orang yang jujur. Semoga vaksin seperti itu yang dihasilkan dengan kejujuran, itulah yang kita cari. Bukan sekadar vaksin, tapi dibuat dengan penuh kejujuran, bukan sekadar nak cari untung. Jadi itu yang kita mahu. Tapi soalannya sudah saya jawab tadilah, ada dah. Cuma siapa yang akan untung kita tak pasti. Doktor jenis tidur mimpi seks wajib tak mandi? Tidur kita bermimpi, mimpi macam mimpi, saya olah balik soalan mimpi seperti keluar air mani. Kalau ikut hadis sahih, seorang wanita Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah bertanya Nabi alaihi salatu wasalam. Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, tak patut malulah untuk tanya kebenaran. Ummu Sulaim buat mukadimah lebih kurang begitu. Nak tanya kebenaran tak sepatutnya malu. Maka saya nak bertanya, kalau wanita tidur dia mimpi basah, kena tak mandi? Nabi SAW menjawab, jika dia nampak air, mandilah. Tapi bahasanya jika nampak air, maksudnya jika nampak air mani lah. Jika nampak air mani. Lantas kalau kita jaga dan kita teringat, semalam mimpi
macam keluar air mani. Tapi kita periksa pakaian kita, tak ada tanda itu. Tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Tapi kalau ada tanda air mani, wajib mandi. Jadi kalau kamu nampak, tak nampak walaupun mimpi, mimpi, tapi tak ada tanda pada pakaian, tak wajib mandi. Okey, insya-Allah. Allahu a'lam. Apa pendapat doktor tentang isu letupan di Beirut? Kita tak lupalah untuk mendoakan kesejahteraan pada mereka di Beirut, tak kira mereka siapa. Ia suatu tragedi yang besar. Kalau kita lihatnya letupan tu dahsyat. Dahsyat, Allahu Akbar. Dahsyat sungguh. Artinya dia berlaku di port pelabuhan Beirut. Di Port of Beirut. Dan mengikut apa yang kita fahamlah, laporan BBC dan sebagainya, Al Jazeera menyebutkan itu seperti satu tempat simpanan bagi kimia yang dikenali sebagai ammonium nitrate. Kimia jenis ammonium nitrate disimpan di situ. Dan ini sepanjang pembacaan saya, dilaporkan bahawa pihak kastam di Beirut telah menghantar pada kerajaan mereka sejak tahun 2014 lagi, telah minta supaya kimia itu dibuat sesuatu. Jangan dibiarkan seperti yang ada sekarang. Saya difahamkan kastam Beirut telah sejak 2014 mengeluarkan surat berkala memberi peringatan dan amaran tentang bahaya ini, gudang ini. Tapi dibuat oleh kerajaan sampai dia meletup dengan letupan yang dahsyat. Dan bangunan yang berdekatan dengan gudang ini hancur. Dan yang paling dekat ialah dia panggil grain silo, iaitu tempat simpanan gandum. Dekat sekali tempat simpanan gandum. Jadi kemusnahan yang teruk, taklah hancur. Yang tempat simpanan ammonium nitrate itu, sebab dia port pelabuhan, tenggelam. Kalau kita lihat gambar tu, dia jadi kereta, C-R-A-T-E-R, bukan kereta proton, tak. Kereta itu lubang besar, dia berkira 140 meter. Letupan itu menghasilkan lubang besar, tempat simpanan ammonium nitrate itu tenggelam dalam lubang itu, besarnya 140 meter. Masuk laut. Sebelahnya itu tempat simpanan gandum. Sebab itu dia punya presiden baru ni sebut apa? Gandum untuk Lebanon tahan sebulan je, kesan tu. Tapi kastam telah bagi surat endah tak endah, dan hari ini kita dengar rakyat terutama di kawasan berkenaan sudah bangun mengamuk pada kerajaan, dan mereka mengatakan jika nak bagi pertolongan jangan bagi pada kerajaan yang korup. Ini problem kerajaan yang korup. Kerajaannya korup, dapat duit untuk kroni, untuk kami, macam kita sebutkan tadi lah, dapat je pangkat politik, rumah dia lagi besar, kereta dia lagi besar, kita duduk mengana di bawah. Ini Lebanon. Jadi rakyat bangun, jangan bagi kerana dia nak tolong, jangan bagi pada kerajaan kami yang korup, guna cara lain. Jadi bila ada di Malaysia nak salurkan, kita pun nak tanyalah, you nak salur pada siapa? You nak salur pada siapa? Niat nak salur tu bagus, nak tolong. Tapi nak bagi pada kerajaan, kita tak mau. Sebab rakyat pun tak percaya pada kerajaan mereka. Jadi di Malaysia nak tolong bagus, kita nak tolong. Tapi bagi tahu pada kita salurannya. Ya. Saya sentiasa sokong MyCare lah. Saya sentiasa sokong MyCare. Saya nak korban pun, kan ada isu baru ni kan. Ada yang buat korban di chat tapi tiba-tiba nampak macam bohong. Dia hantar gambar yang sama untuk semua orang yang buat korban. Dia Rizwan buat korban. Ni dia haiwan korban. Tengok saya pun dapat kambing lembu yang sama. Ataupun kambing yang sama. Macam mana ni? Semua dapat gambar yang sama.
Jadi bila orang mengadu kat PPIM, telefon dia, dia marah. Dia tak mau layan, dia padam, dia tutup sana sini. Jadi kita pun pelik lah. Tapi yayasan tu yang buat korban luar negara tu terkenal. Guna selebriti, guna ustaz untuk buat korban, tapi nampak macam ada unsur penipuan. Sebab tu saya cukuplah kritikal sekarang ni. Nampak pakai ketayap serban, saya tak mau tengok itu. Sebab di situ bukan letaknya kejujuran. Tapi bila saya sebut MyCare, sepanjang yang saya kenal mereka ini, sepanjang saya kenal sebagai manusia yang pernah berhubungan dengan mereka, bukan sebulan dua, bertahun-tahun, insya-Allah saya percaya. MyCare. Jadi itu pun saya nak pesan kat MyCare. Bagi tahu pada kita, you nak salur ke saluran mana. Okey? Dan kita nak tolong. Kita nak tolong. Insya-Allah. Kita nak tolong. Jadi itulah isu Beirut. Tapi cerita saya ni belum selesai. Ada kajian-kajian lain yang mengatakan mungkin lagi ada serangan, ada. Itu saya tak bincang sebab saya tak tahu detail. Tapi ceritanya masih terbuka. Insya-Allah. Allahu a'lam. Bagaimana kami nak tahu tentang cerita Muhammad dalam Bible? Okey. Muhammad dalam Bible boleh baca buku. Buku yang di sini mereka dah hafal tajuk buku tu. Tulisan bekas Reverend David Benjamin Keldani, pakai duk hafal dah. Yang duk hadir kelas saya ni dah hafal dah. Rot mulut punya sebut. Bekas Reverend David Benjamin Keldani, bekas Padri Urmia. Bekas Reverend David Benjamin Keldani, dia tulis sebuah buku Muhammad in the Bible. Dan padri ini masuk Islam. Buku dia satu buku yang saya baca masa remaja dan dia cukup bagus. Insya-Allah. Jadi saya cadangkan bagi yang berminat nak kenal Muhammad in the Bible, boleh cari buku ini. Buku ini ada, boleh didapati. Mungkin tengok di Penang di kedai IPSI, yang untuk berdakwah non-Muslim ada buku ni. Dan juga boleh pergi tengok video dalam bahasa Inggeris ceramah-ceramah oleh Syekh Yusuf Estes. Syekh Yusuf Estes banyak bercakap tentang Muhammad in the Bible, Muhammad in the Old and New Testaments. Yusuf Estes. Boleh type Yusuf Estes, Muhammad in the Bible di Google. Yusuf Estes, Muhammad in the Bible. InsyaAllah ada ceramah Yusuf Estes dalam bentuk dialog di Deen Show, D-E-E-N. Ada show tu, Deen Show. Ada di situ. Jadi kita berhenti di sinilah. InsyaAllah ada apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.